Kembali bersama Ustazah Rafidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharap semua sihat di samping keluarga tersayang. Okey, jom kita baca doa sebelum belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk hari ini, tajuk kita masih lagi berkisar tentang jihad, iaitu tuntutan jihad di negara kita dan juga hikmah berjihad. Ni dah masuk minggu ketiga kita belajar. Kita bercakap tentang jihad. Dan Ustazah rasa confirm awak semua dah hafal maksud jihad kan? Betul tak? Apa maksud jihad? Oh, pandai. Jihad adalah kesanggupan berjuang untuk mempertahankan diri, agama, keluarga dan negara. Kita dah belajar maksud jihad. Lagi sebab-sebab Islam membenarkan peperangan. Lagi bahagian jihad. Okey, jihad terbahagi kepada berapa bahagian? Jihad terbahagi kepada 2 bahagian. Okey, yang pertama jihadul asghar, iaitu jihad kecil, dan yang kedua jihadul akbar, iaitu jihad besar. Jom kita lihat tuntutan jihad di negara kita. Yang pertama, kita perlulah berjihad dalam menuntut ilmu. Yang kedua, kita perlu berjihad dalam mencari rezeki. Seterusnya, kita perlu berjihad dalam membasmi kemiskinan. Yang keempat, kita perlu berjihad dalam meningkatkan dan memajukan negara. Dan yang terakhir, kita perlu berjihad dalam memartabatkan agama. Sebagai seorang pelajar, kita seharusnya memperlipat gandakan usaha kita dalam kita berjihad untuk kita mempertingkatkan pencapaian dan mutu ilmu pengetahuan agar kita dapat bersaing dan mengatasi golongan lain secara sihat. Kita tengok sekarang ini berlakunya kemelut untuk kita masuk ke institusi pengajian tinggi. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ni, negara kita yang dilanda pelbagai masalah. Jadi kita seharusnya mengambil isu ni supaya menjadi pendorong kita untuk kita terus berjihad. Dalam erti kata sebenar, kita perlu mencapai kecemerlangan dalam segala disiplin ilmu pengetahuan. Dan ketika itu barulah kita dapat berbangga bahawa kita telah menghayati semangat jihad yang sebenar yang telah dituntut oleh agama. Bukan jihad dalam bentuk serangan sesama sendiri, sama ada menggunakan senjata atau lidah yang tidak bertulang. Hikmah berjihad, di mana jika kita berjihad, kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita akan mendapat ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan mendapat ganjaran syahid. Ni biasa kita dengar kalau orang berperang. Tapi ada juga syahid-syahid yang kecil. Yang keempat, insya-Allah kita akan berjaya dalam hidup di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, kita akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara antara hikmah jika kita berjihad. Sekarang kita akan lihat iktibar atau pengajaran daripada berjihad. Setiap orang Islam wajib mempertahankan kesucian diri, agama, keluarga dan negara. Jihad juga memerlukan kesabaran dan keberanian.
Dalam berjihad, jihad melawan hawa nafsu adalah yang lebih utama. Pengajaran terakhir yang boleh diambil ialah dengan memajukan ekonomi diri, keluarga dan negara dikira berjihad dalam Islam. Alhamdulillah, habis sudah kita kupas tentang konsep jihad dalam Islam. Okey, Ustazah harap awak semua dapat faham. Okey, kita dah belajar daripada mula maksud jihad, bahagian jihad, dan kita dah pergi pun sampai kepada hikmah jihad dan kepada pengajaran yang akan kita dapat, dan Ustazah harap awak dapat praktikkan konsep jihad ni dalam kehidupan sehari-harian awak semua. Untuk tugasan hari ini, Ustazah nak awak salin semula nota yang Ustazah beri dekat dalam slide tu. Salin setiap slide. Okey, tulis hari ini Jimim Ainta Jumaat 5 hari bulan 2 2021 dengan tajuk tuntutan jihad di negara kita dan hikmah berjihad. Okey, termasuk juga pengajaran dia sekali. Okey, awak salin je semua. Itu je. Okey, awak boleh salin dalam buku tulis sirah ataupun sambung dekat kertas A4 awak. Kumpul kertas A4 tu. Jihad menjadi ikhtiar setiap dari kita untuk mencapai label mukmin sejati dalam menegakkan agama Islam yang damai. Hakikat jihad adalah bersungguh-sungguh melatih diri kita dalam menjauhi nilai-nilai keburukan dalam kehidupan. Okey kelas, syukran jazilan. Jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, insya-Allah.